Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami kumpulan 4 dan merupakan pelajar Universiti Malaysia Terengganu semester 2 tahun 1 bagi kursus Kenegaraan Malaysia. Saya Husnita binti Husin, S60734. Pada hari ini, kami sekumpulan akan membentangkan tajuk Sistem Demokrasi di Malaysia. Saya Amira Farhanis binti Razali akan memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 20 orang ahli, iaitu termasuk saya sendiri dan yang lain. Yang pertama, Muhammad Aiman bin Mat Yusak. Yang kedua, Nur Ismah Izzati binti Syaizan, Siti Aisyah binti Muhammad Ludin, Siti Nur Alisa binti Abdul Aziz, Muhammad Alif Aidit bin Sulaiman, Halifah binti Arsad, Nurul Aina Natasha binti Muhammad Hasnam, Ainatul Sakinah binti Zailan, Nurul Izzati Najihah binti Abdullah, Amin Haziq bin Reza, Muhammad Atiullah bin Sabri, Husnita binti Husin, Najwa Atirah binti Kamsah Elias Kamal, Muhammad Dania Iskandar bin Zulkarnain, Nurul Nadia binti Nur Azmi, Nur Syafiqah binti Muhammad Rafiqi, Nik Nur Hasnah binti Nik Hasan, Muhammad Izzuddin bin Jamil, dan yang terakhir Nur Alia Natasha binti Ahmad. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi ialah sesuatu bentuk kerajaan dengan kuasa mengubah undang-undang dan struktur kerajaan yang ditentukan oleh rakyat. Dalam demokrasi, undang-undang ini digubah sama ada oleh rakyat ataupun wakil yang dipilih oleh rakyat. Sesebuah negara atau kerajaan yang menggambarkan sistem demokrasi dipanggil negara atau kerajaan yang demokratik. Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan definisi bagi demokrasi? Demokrasi berasal daripada perkataan Yunani, iaitu demokratia, bermaksud rakyat pada kratia, pula bermaksud pemerintah. Oleh itu, demokrasi bermaksud pemerintahan oleh rakyat. Manakala menurut Albert A. Dahl telah menyatakan bahawa demokrasi bermaksud satu sistem politik di mana anggotanya saling bergantungan antara satu sama lain. Saya ingin menjelaskan mengenai apakah tujuan pengamalan demokrasi di dalam negara kita. Pengamalan demokrasi di dalam negara ini adalah bertujuan untuk memperlihatkan landasan pemerintahan bagi sesebuah negara adalah berasaskan kepada kebebasan, di mana kebebasan hanya dapat dinikmati sesebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Tahukah anda mengenai falsafah demokrasi? Falsafah demokrasi mempunyai 6, iaitu rasional, bermoral, sama rata, berkebolehan mencapai kemajuan dan berkerajaan sendiri, iaitu kerajaan dengan kehendak rakyat dan kebebasan. Apakah prinsip-prinsip demokrasi? Dalam prinsip-prinsip demokrasi terdapat 9 hak, iaitu hak untuk mengundi, hak untuk bersuara, kebebasan kehakiman, persamaan di sisi undang-undang, kebebasan untuk menganut apa-apa fahaman, kebebasan berpersatuan, kebebasan media massa, pilihan raya yang bebas dan kebebasan berpolitik, serta hak untuk menyokong atau menjadi calon. Seterusnya, saya teruskan dengan ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen. Apakah itu ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen? Ciri-ciri sistem berparlimen ialah merujuk kepada pembentukan kerajaan berasaskan persetujuan ramai, di mana pemerintahan negara dijalankan secara perwakilan dan rakyat mengambil bahagian dalam pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pilihan raya. Negara demokrasi berparlimen di negara kita melibatkan Raja Perlembagaan, di mana bidang kuasa YDPA ini ditetapkan oleh Perlembagaan dan Undang-Undang. Perlembagaan menjadi garis panduan cara pemerintahan, sistem politik dan proses pentadbiran. Pilihan raya ini memberi peluang kepada rakyat untuk melibatkan diri dalam proses pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih. Dalam sistem demokrasi ini melibatkan 3 badan, iaitu Badan Perundangan, Badan Kehakiman dan Badan Pelaksana. Badan perundangan ialah melibatkan Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang berfungsi untuk menggubal undang-undang di peringkat persekutuan. Badan pelaksana pula adalah Kabinet sebagai badan penggubal dasar negara tertinggi, dan Badan Kehakiman iaitu mentaksir undang-undang dan juga menjatuhkan hukuman.
Akhir sekali, parti-parti politik yang memberi peluang kepada rakyat untuk bersuara dan memperjuangkan hak ke arah pemerintahan sebuah negara demokrasi yang makmur dan stabil. Apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi berparlimen di Malaysia? Demokrasi berparlimen ialah satu sistem kerajaan yang dipilih secara bebas oleh rakyat melalui pilihan raya, di mana ia berasaskan amalan Westminster. Ciri utama dalam demokrasi berparlimen ialah pilihan raya 5 tahun sekali. Dalam pilihan raya ini, rakyat diberi hak dan kebebasan untuk memilih wakil pemerintah sama ada di peringkat pusat ataupun negeri. Apakah yang dimaksudkan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR? Suruhanjaya ialah badan pentadbir pilihan raya yang ditubuhkan pada 4 September 1957 di bawah Peruntukan Perkara 114 yang bertanggungjawab memelihara, mengelia dan mengekalkan proses demokrasi negara melalui pilihan raya yang adil dan saksama. Anggota SPR dilantik YDPA setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Dalam SPR ini dianggotai oleh pengerusi, timbalan pengerusi dan juga 3 orang ahli yang lain. Apakah bidang tugas bagi SPR? Yang pertama, mengendali pilihan raya kecil, Dewan Rakyat dan DUN. Yang kedua, mendaftarkan dan menyemak nama-nama pemilih. Yang ketiga, menyemak dan mendaftar pilihan raya, parlimen dan negeri mengikut kepada persepadan kawasan pilihan raya. Dan akhir sekali, membuat peraturan-peraturan tertentu untuk menjalankan tugasnya. Apakah syarat-syarat untuk menjadi ahli SPR? Syarat-syarat untuk menjadi ahli SPR ialah tidak muflis, umur kurang daripada 65 tahun, tidak memegang sebarang jawatan yang bergaji dan bukan ahli mana-mana majlis parlimen atau DUN. Pilihan raya ini diadakan dalam masa 60 hari setelah parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang bertujuan untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri yang baru. Ini membolehkan pilihan raya parlimen dan Dewan Undangan Negeri ini dibahagikan kepada dua, iaitu di parlimen mewakili Dewan Undangan Rakyat, di negeri pula diwakili oleh Dewan Undangan Negeri yang mewakili oleh seorang wakil dari setiap kawasan, dan jumlah kawasan pilihan raya tersebut akan berubah-ubah berdasarkan keperluan masa. Bagaimana pula dengan pilihan raya kecil? Pilihan raya kecil diadakan apabila berlakunya kekosongan di mana-mana kawasan pilihan raya seperti kematian, pelucutan jawatan dan peletakan jawatan. Oleh itu, pilihan raya kecil mesti diadakan dalam tempoh 60 hari di Semenanjung Malaysia dan 90 hari di Sabah dan Sarawak. Bahkan, jika kekosongan berlaku dalam tempoh 2 tahun sebelum tamatnya tempoh pilihan raya, maka pilihan raya kecil tidak perlu diadakan. Akan tetapi, jika speaker memaklumkan kekosongan itu akan menjejaskan majoriti sesebuah parti, maka pilihan raya kecil perlu diadakan. Apakah syarat-syarat bagi orang yang layak bertanding di dalam pilihan raya? Yang pertama, ialah warga negara Malaysia yang berumur 21 tahun ke atas. Yang kedua, tinggal tetap dalam sesuatu kawasan pilihan raya dan mendaftar pengundi dengan SPR. Ketiga ialah tidak muflis. Seterusnya, tidak memegang jawatan yang berpendapatan tetap di dalam perkhidmatan awam. Akhir sekali, tidak disabitkan dengan kesalahan oleh mahkamah atau dihukum penjara tidak kurang daripada 12 bulan atau didenda tidak kurang daripada RM2,000 Malaysia dan belum mendapat pengampunan. Keputusan pilihan raya diumumkan oleh pegawai pengurus kawasan pilihan raya dan parti yang menang dengan lebihan kerusi majoriti akan membentuk sebuah kerajaan.
Semua dokumen berkaitan dengan pilihan raya seperti kertas undi dan daftar pemilih akan disimpan selama 6 bulan selepas pilihan raya. Dokumen pilihan raya hanya boleh dibuka atas arahan Hakim Mahkamah Tinggi bila perlu sahaja. Seterusnya, bagaimanakah pula petisyen pilihan raya? Petisyen pilihan raya diadakan apabila mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya dengan mengemukakan satu petisyen rayuan ke Mahkamah Tinggi dalam masa 21 hari selepas keputusan rasmi pilihan raya diwartakan jika berlaku penyonggokan, penipuan, ugutan dan sebagainya. Bagaimana penyata pilihan raya ini diserahkan? Baiklah, penyata pembelanjaan pilihan raya perlu diserahkan kepada pegawai pilihan raya negeri dalam tempoh 31 hari selepas keputusan pilihan raya diwartakan. Dan jika berlaku kegagalan dalam penyerahan penyata tersebut, merupakan satu kesalahan yang menyalahi undang-undang pilihan raya dan tidak boleh bertanding untuk pilihan raya akan datang. Sebagai kesimpulannya, negara kita, Malaysia, mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang dijalankan dengan baik dan mantap dengan sokongan padu rakyat.